Bertemu kembali dalam Niaga Wani. Rizab Persekutuan Amerika Syarikat The Fed memutuskan untuk tidak memotong kadar faedah pada ketika ini. Ia sekaligus mengekalkan kadar sasaran ditetapkan sebelum ini yang berjulat antara 5.25 dan 5.5% tertinggi sejak 23 tahun lalu. Keputusan itu dimaklumkan pengerusinya Jerome Powell menerusi satu sidang media pada Rabu pasca mesyuarat jawatan kuasa pasaran terbuka Persekutuan FOMC yang berlangsung selama 2 hari. Jadi untuk berbincang lebih lanjut sudah bersedia dalam talian ialah Imran Yassin Manjusuf, Ketua MIDF Research. Imran, US Fed telah bertindak untuk mengekalkan Fed Fund Rate iaitu kadar pinjaman mereka. Jadi sementara itu pengerusi Fed Jerome Powell telah menyatakan bahawa US Fed dilihat tidak akan menurunkan kadar pinjaman ketika ini termasuk pada mesyuarat Mac nanti. Jadi boleh Imran kongsikan ataupun kupaskan lebih lanjut tentang perkara ini? Assalamualaikum dan selamat pagi. Ada dua perkara di sini, iaitu tindakan US Fed dan kenyataan mereka. Jadi yang pertama seperti kita tahu, mereka telah memutuskan untuk mengekalkan kadar pinjaman mereka. Ini kerana terdapat data-data yang menunjukkan tren yang menggalakkan seperti tren inflasi dan pasaran buruh. Jika kita lihat indeks harga perbelanjaan penggunaan peribadi atau Core PCE bagi bulan Disember, ini adalah ukuran inflasi yang digunakan oleh US Fed, meningkat sebanyak 0.2% daripada bulan November dan meningkat 2.9% secara tahunan. Bandingkan dengan inflasi bulan November, ia menunjukkan peningkatan 0.1% daripada Oktober. Walau bagaimanapun, kalau kita bandingkan kadar tahunan, ia menurun daripada 3.2%. Dan ini adalah yang terendah bulan Disember sejak Mac 2021. Manakala pula pada pasaran buruh, syarikat menambahkan sebanyak 107,000 pekerja pada bulan pertama 2021, turun daripada 158,000 pada Disember mengikut laporan ADP pada hari Rabu. Jadi sememangnya pasaran sudah menjangkakan pengekalan kadar pinjaman, Fed akan mengekalkan kadar pinjaman mereka. Dan yang kedua, daripada kenyataan dasar Fed yang dikeluarkan menunjukkan beberapa, boleh katakan tweak lah, yang mencadangkan pihak US Fed tidak akan menaikkan kadar pinjaman, tetapi di samping itu belum bersedia untuk mengurangkannya. Komel Powell menampaknya menjelaskan bahawa pendirian itu akan diteruskan sekurang-kurangnya satu mesyuarat lagi. Jadi US Fed mungkin belum lagi cukup selesa dengan laluan inflasi menjelang mesyuarat seterusnya pada bulan Mac untuk mengurangkan kadar faedah. Jadi kalau kita imbas kembali pada tahun 2021 dan 2022, pihak Fed boleh dikatakan silap langkah apabila mereka menganggap inflasi yang tinggi adalah sementara. Kemudian terkejut apabila ia lebih tinggi dan lebih berterusan daripada jangkaan. Jadi dari sini kita boleh jangkakan mereka mahu mengelak daripada melakukan kesilapan yang sama. Jadi kita tahu tindakan dan juga kenyataan US Fed ini akan memberikan secara tidak langsung dan juga langsung akan memberi impak kepada kita bukan saja Malaysia tapi di seluruh dunia. Tapi mungkin apa impak, Imran boleh kongsikan antara impaknya itu? Jadi kalau kita lihat daripada kenyataan US Fed, kita telah lihat reaksi buruk daripada Wall Street, Dow Jones, Nasdaq dan S&P 500 jatuh lebih daripada 1% pada hari Rabu, dan ini juga kita boleh lihat daripada segi pasaran saham global. Tetapi di Malaysia semalam kita bercuti oleh kerana hari wilayah, bursa bercuti oleh kerana hari wilayah. Jadi kita tak nampak impak itu lagi. Ini kerana mungkin daripada segi pelabur, mereka mungkin bersikap terlalu optimis dengan tarikh US Fed akan menurunkan kadar pinjaman mereka. Pelabur dan ahli strategi Wall Street telah memberikan tumpuan kepada mesyuarat bulan Mac dan Mei sebagai calon yang berkemungkinan untuk mengurangkan kadar pinjaman mereka. Yang pertamalah yang akan menurunkan. Jadi mungkin sebahagian besar pelabur menjangkakan penurunan pada bulan Mac dengan kenyataan Fed yang menunjukkan sebaliknya. Mereka terpaksa menilai semula valuation mereka. Tapi secara pokoknya, apa yang penting adalah US Fed tidak akan menaikkan lagi kadar pinjaman dan berkemungkinan besar akan menurunkannya pada tahun ini. Dan pelabur mungkin perlu lihat kepada faktor pertumbuhan ekonomi. Di sini kita lihat Wall Street tutup lebih tinggi semalam. Mungkin mereka telah
dia telah melihat kepada faktor pertumbuhan ekonomi lebih kepada faktor valuation lah. Kami di M&F Research menjangkakan pihak US Fed akan menurunkan pada separuh kedua tahun ini. Bagaimana pula kita nak lihat impak tersebut kepada pasaran saham Malaysia lebih-lebih lagi untuk kepada FBM KLCI, Imran, pagi ini? Dari segi jangka pendek, pasaran domestik mungkin akan terkesan daripada sentimen negatif pelabur di US pada hari Khamis hari itu, hari Rabu itu. Jadi mungkin kita akan lihat reaksi knee-jerk, lebih lagi pasaran saham domestik tutup semalam lah disebabkan hari luar wilayah. Namun apa yang penting adalah laluan kadar pinjaman di US dan kenyataan US Fed pada bulan Mac dan Mei. Seperti yang saya katakan tadi, yang pokoknya adalah US Fed tidak akan menaikkan lagi kadar pinjaman, dan perbincangan sekarang bukan saja antara pelabur tetapi pihak US Fed juga adalah bila akan ada penurunan kadar pinjaman mereka. Jadi ini akan memberi pengaruh yang lebih besar pada pasaran saham domestik daripada kenyataan US Fed baru-baru ini. Oleh itu dari jangka masa sederhana kami menjangkakan ini akan memberi sokongan kepada pasaran saham di US dan seterusnya di Malaysia juga. Dan seterusnya, kalau kita lihat juga bagaimana kita boleh lihat ataupun jangkakan M&F Research mengenai impak tindakan ini dengan jangkaan OPR Malaysia dan ringgit pada masa akan datang. Kami percaya langkah OPR adalah lebih kepada keadaan ekonomi domestik, tapi ini juga akan mengurangkan tekanan atau desas-desus OPR perlu dinaikkan. Jangan silap, OPR lebih kepada keadaan domestik, tak ada kena-mengena dengan apa yang berlaku di US. Tapi jangkaan pasaran mungkin akan mengaitkan OPR dengan kadar pinjaman di US. Jadi daripada situ dengan tiada lagi kenaikan kadar pinjaman mereka, malah mungkin ada penurunan. Di sini kita menganggap bahawa mungkin akan kurang desas-desus bahawa OPR akan dinaikkan. Dan ini juga akan mengurangkan tekanan kepada ringgit kerana dengan penurunan yang akan datang akan mengurangkan apa yang kita panggil interest rate differential lah. Jadi kami jangkakan US dollar akan mula lemah dengan mata wang lain termasuk juga ringgit. Seperti yang Imran katakan, dia akan berikan kesan kepada ringgit dari segi, tapi tidak memberikan kesan yang begitu ketara kepada OPR. Jadi kalau boleh saya petikkan, MDF sebelum ini dalam laporan Outlook 2024 menyatakan ekonomi Amerika Syarikat mungkin akan mengalami kemelesitan. Jadi adakah keputusan Fed ini sebenarnya mungkin akan memburukkan lagi keadaan terutama dalam separuh pertama 2024? Kita susah nak jangkakan pada masa sekarang sebab pada apa yang kita lihat adalah data-data ekonomi amat memberangsangkan buat masa ini. Walaupun ada menunjukkan penurunan dari segi inflasi atau daripada segi pasaran buruh, tetapi masih lagi memberangsangkan. Jadi untuk masa ini susah untuk kita cakap bahawa ia akan membawa kepada kemelesatan ekonomi di Amerika Syarikat. Jadi ia banyak bergantung kepada bila pihak US Fed akan mula mengurangkan kadar pinjaman mereka. Mungkin kalau mereka membuatnya terlalu lambat, mungkin pada lebih daripada bulan Mei ke atau pada suku keempat ke katakan, maka ini akan memberikan impak yang negatif lah kepada ekonomi mereka. Jadi kita boleh lihat di sini US Fed cuba membuat sesuatu apa yang kita panggil balancing act lah, bagaimana nak mengimbangkan antara kadar pinjaman mereka dan juga inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi mereka. Baik, kita nak recap sikit untuk minggu ini. Bagaimana Imran melihat prestasi FBM KLCI sepanjang minggu ini? Kita tahu pada minggu ini saja macam-macam yang berlaku. Kita ada keberangkatan yang di-Pertuan Agong dan juga pertabalan Sultan Ibrahim. Jadi mungkin bagaimana Imran melihat FBM KLCI untuk minggu ini? Buat minggu ini prestasi FBM KLCI amat memberangsangkan. Kita lihat bagaimana FBM KLCI telah cecah lebih daripada paras 1,500 dan kekal di situ. Malah ia pergi setinggi 1,520 pada hari Selasa. Jadi di situ kita lihat terdapat momentum untuk FBM KLCI pergi lebih jauh. Tetapi apa yang kita cakapkan tadi, bincangkan tadi, mungkin ada sedikit kelemahan hari ini oleh kerana apa yang
berikutan kenyataan daripada US Fed. Tetapi kita juga lihat bagaimana di Wall Street semalam tutup lebih tinggi, dan kita lihat bagaimana FBM KLCI buka dengan lebih rendah, tapi sekarang ni ia telah pare down dia punya losses lah. Jadi di situ kita lihat, kita boleh lihat prestasi FBM KLCI pada minggu ini amat memberangsangkan lah untuk minggu hadapan. Jadi apa sektor-sektor yang menyumbang kepada pergerakan positif ini dan juga apakah jangkaan hala pergerakan pasaran saham untuk dalam masa terdekat? Sektor-sektor yang memberangsangkan adalah seperti yang kita lihatkan untuk minggu ini dan juga tahun ini adalah sektor utility. Di sini kita lihat bagaimana pelabur-pelabur amat berminat pada sektor utility, lebih-lebih lagi kaunter seperti YTL Power dan YTL. Ini mungkin kerana dengan adanya minat pada atau inisiatif kerajaan kepada renewable energy. Jadi di situ mungkin pelabur amat berminat pada utility. Dan juga kepada sektor perbankan, di mana pelabur mula melabur dengan lebih agresif kepada sektor ini. Mungkin kerana apa yang kita katakan selama ini undervalue, dan mungkin di situ terdapat value untuk pelabur-pelabur pergi. Juga sektor construction juga mungkin ada sedikit momentum untuk ke hadapan. Jadi untuk masa terdekat ni kami menjangkakan FBM KLCI akan kekal berada di paras lebih daripada 1,500, tetapi mungkin boleh push kepada 1,520 lah untuk masa terdekat ini. Baik, terima kasih diucapkan kepada Imran Yasir Iman Yusof, Ketua MIDF Research. Anda boleh dapatkan perkongsian penuh di semua platform digital Astro Money dan astromoney.com.